Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Adakah geng Tebuk Atap ini, geng pembangkang ini begitu derhaka sekali dengan titah daripada yang di Pertuan Agong. Kalau kemarin sahabat semua kita melihat bagaimana sikap kebudak-budakan, sikap yang tidak matang daripada pembangkang keluar dewan begitu sahaja hanya kerana tidak bersetuju untuk Perdana Menteri kita memberikan ucapan tahniah kepada mantan yang di Pertuan Agong dan juga yang di Pertuan Agong yang terkini. Jadi sahabat semua, apa sebenarnya yang mereka cari? Adakah mereka mahu demi kepentingan parti ataupun individu ataupun kerakusan kerakusan pemimpin politikus seperti ini? Memang sangat-sangat menyedihkan sahabat semua. Kita mempunyai standard pembangkang yang begitu mudah koyak, membangkang, memusingkan segala fakta dan sebagainya. Jadi hari ini sekali lagi saya membawakan anda satu pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu-isu panas yang berlaku di sekeliling kita hari ini. Jadi mari kita tonton video ini. IC, syarikat korporat dan pelabur untuk menggalakkan aliran masuk yang berterusan ke dalam pasaran pertukaran asing. Nah, untuk ini berlaku, untuk berlaku pertukaran asing, yang pertama sekali, pelabur-pelabur kena confident terhadap antara lainnya politik negara. Pelabur kena yakin antara lainnya terhadap politik negara. Isu dia, kalau sekiranya politik negara itu tidak stabil, dilihat kata-kata usaha cubaan yang masih lagi bercakap soal nak menjatuhkan kerajaan dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Benarlah seperti dakwaan seseorang hari itu, Saleh Kerouac mengatakan, kalau itu masih lagi berlaku, antara punca dan sebab benda ini, kejatuhan ringgit ini, tidak lain tidak bukan juga disebabkan oleh contribution daripada pembangkang yang masih lagi bercerita tentang kejatuhan negara. Kan, walhal kita mempunyai jumlah jumlah ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri yang ramai, melebih daripada 2/3. Jadi sebab itu perkara-perkara sebegini yang perlu kita tekankan, yang perlu kita lihat dalam ekonomi, dan kita kena faham bahawa daripada situ baru kita tahu sebenarnya ekonomi kita sekarang ini berada di landasan yang betul. Kita tidak seperti tahun 98. Yang bercakap ni memang dia tak faham apa yang berlaku pada tahun 98. Kan? Dia tak faham apa yang berlaku. Kita melalui, tuan-tuan. Pada masa itu saya ingat lagi mata wang kita, saya masa itu kat UK. Kita mencapai satu pound sterling mencapai 8 ringgit. Ada satu hari tu dia capai 8 ringgit, lepas tu dia turun kepada 7 ringgit. 8 ringgit, 7 ringgit macam tu. 7 ringgit. 7 ringgit pada waktu itu. Okey, habis kat situ. Saya nak bawa satu cerita ni. Baru ni pada hari Nisfu Syakban, di Kedah berlaku konsert Choi. Konsert Choi berlaku di Kedah. So bila berlaku konsert di Kedah, timbullah kontroversi. So bila timbul kontroversi, UMNO Kedah mengeluarkan kenyataan. Konsert kontroversi sebab tiada pemantauan UMNO Kedah. Pihak berkuasa bertempatan dinasihatkan memantau penganjuran program di kawasan masing-masing demi mengelakkan berulangnya konsert hiburan pada malam Nisfu Syakban di Taman Jubli Emas di sini. Ketua Penerangan UMNO Negeri Kedah, Datuk Syaiful Hazizi, menyifatkan ketiadaan pemantauan daripada pihak berkuasa terlibat menyebabkan berlakunya konsert hiburan pada malam Nisfu Syakban itu. Beliau berkata konsert hiburan tidak akan berlaku sekiranya pihak berkaitan menjalankan tanggungjawab dengan memantau penganjuran program di kawasan pentadbiran mereka. Ini punya tiadalah pantauan sehingga lelaki dan perempuan boleh duduk bersama, katanya. Saiful Haziz turut menyindir sama ada ia adalah cara pentadbiran Kedah. Hendak kata karnival jualan ini tidak juga. Kecil tidak juga. Karnival jualan ini bukan tahap pasar malam pun. Karnival ini siap ada pasang puluhan kemah, siap ada pentas dan sudah buat promosi besar-besaran untuk konsert. Takkan kerajaan negeri tak perasan, katanya. Beliau menambah tindakan Kedah menyatakan agensi di bawah pentadbirannya tidak pernah memberi permit atau kelulusan untuk mengadakan konsert, seolah-olah menunjukkan kerajaan negeri tidak mahu bertanggungjawab dan culas tindakan mereka dalam memberi permit dan kelulusan untuk mengadakan sesebuah karnival. Kan? Ini bukan
malam pertama pun diadakan konsert di karnival jualan tersebut. Cuma disebabkan konsert itu diadakan pada malam nisfu Sa'ban, ia tular dan dikritik oleh rakyat. Kalau mereka ada buat pantauan, perkara ini tidak akan berlaku, katanya. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Negeri Kedah, Meja Bersara Mansur Zakaria menegaskan Kerajaan Kedah tidak pernah menerusi mana-mana agensi di bawah pentadbirannya memberikan permit atau kelulusan untuk konsert kontroversi di Alor-Star. Beliau berkata, terdapat permohonan dikemukakan kepada kerajaan negeri, namun dalam permohonan itu tidak dinyatakan mengenai cadangan konsert atau pertunjukan pentas seperti itu. Dalam pada itu, penganjur konsert yang mencetuskan kontroversi tampil memohon maaf. Beliau dikenali sebagai Faris berkata, isu tersebut yang berlaku adalah atas kesilapan pihaknya terlepas pandang tentang perkara tersebut. Dan menurut beliau, okay. Now, dia Kedah menyatakan, Exco Kedah mengatakan, demi untuk lepas tangan, dia mengatakan bahawa kami tak tahu, tak pernah bagi surat permohonan dan tak tahu pun tentang perkara tersebut. Tetapi kata Ketua Penerangan Exco Pemuda UMNO Kedah tadi, dia kata itu bukanlah malam satu-satunya malam di mana diadakan konsert. That's not the only night. Kalau dilihat daripada jumlah carnival tersebut, dia dah berlarutan for a period of time dah. Cuma kebetulan malam itu adalah malam nisfu Sa'ban. Maksudnya konsert tu dah berlaku sebelum itu. So adakah Exco Negeri Kedah mengatakan bahawa Kerajaan Negeri Kedah dan juga PBT, pihak berkuasa tempatan, tidak mengadakan pemantauan terhadap apa yang berlaku di dalam karnival tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, nak timbul persoalan, adakah perlu permit kepada pertunjukan konsert ataupun permit kepada karnival secara keseluruhan? Itu jadi satu persoalan. Sebab kalau dia kata, oh kami bagi permit kepada karnival tapi kami tidak pernah bagi permit kepada konsert. Saya taklah kata saya pernah ada pengalaman nak organize karnival, tetapi setahu saya, kalau sekiranya kita nak submit karnival ataupun satu-satu program kepada mana-mana PBT dan juga kerajaan negeri, kita akan submit the whole program, tentatif the whole program. Adakah Exco Kerajaan Negeri Kedah sekarang ini menuduh bahawa penganjur tersebut telah melakukan program yang tidak terdapat di dalam permit permohonan sewaktu nak menganjurkan karnival tersebut? Kita kena ingat bahawa karnival itu dilakukan sebelum karnival itu berlaku, dia sudah ada permohonan permit daripada PBT. Sebab dia berlaku dalam keadaan karnival itu bukan sehari, dia satu period, dia satu tempoh, mungkin seminggu, 2 minggu. So, dan biasanya dia akan ada tulis kat situ, ada kemah dan sebagainya. Bila ada kemah, ada pentas. Bila ada pentas, ada tak persembahan-persembahan. Saya tak pernah buat carnival lah, tapi pernah organize macam small carnival dahulu, di mana di dalam itu kita akan nyatakan tentatif kita. Hari apa kita nak buat konsert, siapa yang kita nak panggil nak buat konsert, pukul berapa sampai pukul berapa, sebab dia akan melibatkan permit. Terutama permit hiburan dan juga permit daripada polis. Dia tak boleh ada bunyi bising setelah pukul 11 atau 12 dan sebagainya. Jadi pelik apabila seorang Exco Negeri Kedah mengatakan mereka tak tahu. Adakah mereka tak buat kerja? Mereka pura-pura tak tahu? Ataupun mereka menuduh bahawa yang buat konsert itu telah melanggar undang-undang. Dan kalau sekiranya penganjur konsert telah melanggar undang-undang, maka wajiblah Kerajaan Negeri Kedah mengambil tindakan undang-undang seperti mendenda kepada penganjur konsert. Tak cukup minta maaf itu saja. Kerajaan Negeri Kedah kena ambil tindakan undang-undang, termasuk mendenda penganjur karnival yang juga mengadakan konsert pada malam nisfu Sa'ban kerana tidak mendapatkan permit dan memohon permit daripada kerajaan negeri dan juga PBT. Jadi tak cukup sekadar mengatakan kami tak tahu. Kalau benar kerajaan ni Kedah bukan Kedah liberal, Kedah liberal di bawah Sanusi karaoke tengah malam dengan perempuan, kena ambil tindakan sedemikian. Macam boleh tak kerajaan negeri Kedah ataupun Kedah akan jadi kekal liberal, kan? Kedah akan jadi kekal liberal.
Okay, tuan-tuan. Habis kat situ ini cerita liberal Kedah Baik, baru-baru ini, okay, habis dah. Kita bawa cerita lain lah pula. Baru ni ada satu kisah RCI Batu Putih. Batu Putih ni adalah satu bukanlah pulau, tapi satu ketumbuhan di dalam laut, di mana kita sekarang ini bersaing dengan Singapura untuk menuntut batu putih, salah satunya lah. So di dalam tuntutan sebelum ini di bawah mahkamah antarabangsa, kita telah kalah di dalam permohonan tersebut, dan pada tahun 2018 Mahathir enggan untuk menuntut kembali ataupun enggan untuk nak meneruskan rayuan terhadap batu putih tersebut, dan menyalahkan kerajaan Johor bahawa itu berlaku semua kerana kerajaan Johor. Kemudian titah Yang di-Pertuan Agong setelah Yang di-Pertuan Sultan Ibrahim naik menjadi Yang di-Pertuan Agong ialah untuk diadakan Royal Commission of Inquiry ataupun Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat tentang isu batu putih. Dan selepas itu kenyataan Tun Mahathir mengatakan bahawa beliau tidak akan hadir dan memberi kerjasama kerana katanya bahawa ketua RCI tersebut yang dilantik bekas ketua Hakim Negara mempunyai konflik dengan Tun Mahathir. Baik, ini adalah kenyataan Menteri Azalina Osman. RCI Batu Putih enggan beri keterangan boleh ditangkap, kata Azalina. Suruhanjaya Diraja Sultan Diraja untuk mengkaji pengendalian kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan diberi kuasa untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap pihak yang enggan memberi keterangan. Menteri Undang-Undang Azalina Osman berkata, ini adalah salah satu daripada beberapa kuasa penting yang diberikan kepada RCI demi kebenaran dan keadilan. Antara kuasa ini ialah memanggil orang untuk memberi keterangan, mengeluarkan waran tangkap terhadap mereka yang enggan membuat demikian dan mengeluarkan dia. Dia dilaporkan berkata ketika berucap di Kamar Khas di Dewan Rakyat pada hari ini. RCI ini bertujuan mengkaji pengendalian kes kedaulatan 3 pulau yang terletak di antara Johor dan Singapura. RCI itu dijangka menyemak keputusan Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir untuk menggugurkan semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa International Court of Justice bagi menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura. Peguam Mahathir sebelum ini berkata mereka mungkin menasihatkannya supaya tidak memberi keterangan di RCI. Ini berikutan dakwaan konflik kepentingan antara bekas Perdana Menteri dan juga bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Raus Sharif. Mahathir sebelum ini mencabar pelanjutan tempoh Raus sebagai hakim melepasi persaraan mandatori dengan Raus meletak jawatan selepas Mahathir memegang jawatan pada 2018. Secara berasingan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor sebelum ini membuat kenyataan tajam yang ditujukan kepada Mahathir berhubung semakan semula keputusan ICJ yang digugurkan. Azalina hari ini berkata RCI Batu Putih akan diberi masa sehingga 6 bulan untuk selesaikan siasatannya dengan laporan akhir akan dibentangkan di Parlimen. Satu lagi, okeylah tak apalah, yang RCI tentang COVID tu, yang tu mungkin nantilah kita boleh bincangkan kan. Tapi nak bawa isu di sini, kenapa Mahathir begitu takut dan kenapa Mahathir pada zaman dia jadi Perdana Menteri pada tahun 2018 enggan untuk nak meneruskan rayuan, sebaliknya memberi kemenangan kepada Singapura tentang isu RCI, tentang isu Batu Putih dan juga dua sempadan yang lain tersebut. Di satu soalan yang menarik sebenarnya, malah pada tahun tersebut kita antara yang mempersoalkan kenapa Mahathir tidak meneruskan usaha untuk nak nak pergi ke International Court of Justice itu untuk merayu terhadap keputusan menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura. Itu satu persoalan sebenarnya. Jadi dengan RCI ini kita dapat melihat suatu hari nanti apa sebenarnya yang berlaku. Kenapa keputusan itu dibuat? Adakah benar seperti mana dakwaan Mahathir bahawa ini adalah salahnya terletak kepada kerajaan negeri Johor? Dokumen-dokumen yang dikemukakan telah hilang, ada yang dikatakan kalau tersilap saya hilanglah, dokumen tu tak ada lah, ataupun ditandatangani, bukan hilang, ditandatangani oleh mungkin datuk ataupun moyang kepada Sultan Ibrahim sekarang ini, menyerahkan Batu Putih itu kepada British dan akhirnya Singapura. Something like that. Ada satu technical error yang berlaku di situ. Well, we don't know.
Kita hanya akan tahu apabila RCI itu dilakukan nanti, and hopefully daripada situ kita akan dapat nampak perkara yang sebenar yang berlaku, insya-Allah. Okey. Titah yang di-Pertuan Agong hari ini semalam amat menarik, tuan-tuan. Sangat-sangat menarik. Semalam pada hari Isnin, titah pembukaan Dewan Rakyat oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, amat menarik sebenarnya. Baik, kita baca. Hormati kerajaan perpaduan, tunggu peluang Allah. Sorry, saya tak bayar iklan. Tunggu peluang bersaing PRU akan datang, Sultan Ibrahim. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan baginda tidak akan melayan mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Justru, baginda menitahkan agar semua pihak menerima, menghormati pembentukan kerajaan perpaduan yang mentadbir negara ketika ini. Bagi yang hendak bermain politik, baginda memberi amaran supaya mereka menunggu peluang itu untuk bersaing pada PRU akan datang. Ingin saya tegaskan, saya tidak akan melayan sebagai permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima dan menghormati kerajaan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggu masa pilihan raya akan datang, titah baginda. Baginda bertitah ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 pada hari ini. Okey. Now, daripada kenyataan yang di-Pertuan Agong ini, satu yang menarik sebenarnya untuk kita nak lihat dan juga untuk kita nak rungkai. Kenapa saya kata? Sebab kenyataan ini yang pertama sekali memberi satu kata pemutus. Satu kata pemutus kepada apa yang apa orang kata yang di-Pertuan Agong nak lihat ataupun negara sekarang ini nak perhatikan sekarang ini, iaitu adakah boleh lagi berlaku pertukaran kerajaan? Kan? Bolehkah lagi berlaku pertukaran kerajaan? Ini satu persoalan yang bermain di dalam negara kita. Now, dan benda ini sebenarnya yang menjadi polemik. Apakah kerajaan boleh bertukar lagi dengan situasi kalau sekiranya pembangkang menghantar SD umpamanya, ataupun pembangkang menghantar apa orang kata kenyataan bahawa mereka telah mendapat majoriti kepada Yang di-Pertuan Agong. So daripada sini kata ini dah jadi pemutus, seolah-olah Yang di-Pertuan Agong mengatakan baginda tidak akan melayan mana-mana agenda untuk menjatuhkan kerajaan. Tidak ada istilah langkah Dubai, tidak ada istilah orang kata apa SD, apa orang kata nak melompat, kerajaan tumbang dan sebagainya. Tak ada lagi dah istilah-istilah tersebut. Ini pula diperkuatkan lagi dengan apa orang kata dengan kenyataan, dengan wujudnya Akta Anti Lompat Parti. Tetapi yang menarik apa yang disebut oleh ahli parlimen PKR Hassan Karim. Okey, dan saya akan komen tentang kenyataan beliau. Agong tak boleh tak layan jika pembangkang dapat sokongan majoriti. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menyatakan pendapat bahawa Agong mesti mematuhi peruntukan perlembagaan dan tidak mengikut selera dan sentimen peribadi. Dia memberitahu Malaysia Kini demikian ketika diminta mengulas titah di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kepada ahli Parlimen Pembangkang dan kerajaan bahawa baginda tidak akan melayan sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Dalam titah baginda semasa perasmian persidangan Dewan Rakyat semalam, baginda bertitah semua orang harus menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk dan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati titah baginda. Hassan mengingatkan rakyat Malaysia bahawa Agong tertaluk kepada sistem raja perlembagaan, bukan raja mutlak. Agong tidak boleh tak melayan jika benar-benar wujud keadaan seperti dinyatakan di dalam perlembagaan seperti yang ada disebut, di mana pembangkang berjaya mendapat sokongan majoriti untuk bentuk kerajaan baru. Adalah sah dan legitimate jika kerajaan yang ada tetap hilang legitimasi, maka pembangkang berusaha secara perlembagaan mengikut undang-undang demokratik menggantikan kerajaan penyandang yang telah hilang sokongan. Agong kena ikut peruntukan dalam perlembagaan, bukannya ikut selera dan sentimen peribadi.
Perlembagaan Persekutuan tidak ada kata bahawa suatu kerajaan yang dibentuk setelah pilihan raya akan tetap kekal sehingga tempoh 5 tahun. Agong juga seperti ahli politik kena patuh dan hormati Perlembagaan Persekutuan. Perkara yang tidak ada dalam perlembagaan tidak boleh diada-adakan sesuka hati. Dalam perkara ini, Agong telah cross the line, katanya. Baik. Saya nak ulas perkara ini. Saya faham, kita kena lihat daripada beberapa angle. Kalau kita lihat di dalam perlembagaan sendiri, now I'm looking from one angle. Saya menjawab kenyataan ahli parlimen parti saya, saudara Hassan Karim, tentang kenyataan ini, dan ada satu bahagian tu, satu part tu saya setuju. Di mana yang di-Pertuan Agong adalah raja berperlembagaan. Maksudnya raja yang tertakluk ke perlembagaan. Saya setuju. Namun begitu, bila melihat kepada raja berperlembagaan, kita kena melihat kenyataan bahawa adakah apabila telah didatangkan kepada yang di-Pertuan Agong, saya ulang balik. Adakah prosedur khas, cara untuk kita menjatuhkan kerajaan dengan cara menghantar SD ataupun sewaktu dengannya kepada yang di-Pertuan Agong? Itu satu soalan. Poinnya macam ni. Okey. Apakah cara untuk kita menggugurkan kerajaan yang sebenar seperti mana di dalam perlembagaan? Untuk konteks, di dalam perlembagaan kita tidak dinyatakan kaedah untuk nak menjatuhkan seorang Perdana Menteri atau sebuah kerajaan. Kita setuju bahawa tidak ada satu peruntukan mengatakan kerajaan boleh kekal 5 tahun. Dan kerajaan tidak boleh ditumbangkan. Betul. Perkara 40-something, 42 kot. Perlembagaan mengatakan bahawa seorang Perdana Menteri itu hendaklah dilantik apabila telah mendapat sokongan majoriti. Apabila telah mendapat sokongan majoriti. Now, timbul persoalan. Bagaimana kita nak tahu bahawa dia telah hilang sokongan majoriti? Bagaimana kita nak tahu bahawa dia telah hilang sokongan majoriti? Di sinilah timbul polemik, timbul persoalan. Adakah apabila sekumpulan orang menghantar statutory declaration, akuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong mengatakan mereka hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri itu, dikatakan telah hilang majoriti? Soalan yang kedua, katakanlah telah datang SD itu kepada Yang di-Pertuan Agong, adakah Yang di-Pertuan Agong boleh menolak perkara tersebut, SD tersebut? Di sini saya nak jawab. Disebabkan saya setuju bahawa raja itu tertaluk kepada perlembagaan. Namun di dalam perlembagaan juga tidak menyatakan bahawa hanya dengan menghantar SD maka Agong wajib terima. Tak. Bila hantar SD, Agong tidak wajib untuk mengatakan baginda nak terima atau nak tolak. Terpulang kepada baginda. Sebab apa? Sebab disebabkan tidak ada kaedah khas di dalam peruntukan perlembagaan untuk menjatuhkan sebuah kerajaan, maka sebenarnya kaedah yang betul sebagaimana yang saya sebut pada tahun 2020 hendaklah dikembalikan kepada usul undi percaya atau tidak percaya, iaitu kembali ke dalam Dewan. Antara kes yang paling awal adalah kes mendiang Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak yang pertama, di mana beliau dijatuhkan di dalam Dewan. Beliau dijatuhkan di dalam Dewan Undangan Negeri melalui undi tidak percaya. Dan itu adalah klasik kes yang kita boleh jadikan example di samping isu Perak pada tahun 2009 pada waktu itu. Now, kembalikan bagaimana sebenarnya cara, iaitu kembalikan kepada Dewan Rakyat melalui undi percaya atau tidak percaya. Jadi undi percaya atau tidak percaya tidak perlu melalui Yang di-Pertuan Agong. Undi percaya atau tidak percaya cukup melalui usul kepada speaker. Dan speaker tempoh hari mengatakan dia tidak menerima mana-mana usul undi percaya atau tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Jadi, kalau sebenarnya menjawab kepada Hassan Karim tadi, bila baginda mengatakan baginda tidak akan melayan agenda untuk menjatuhkan rakyat, adakah itu tidak berperlembagaan atau cross the line? Jawapan mudah saya, tidak. Tidak, kerana tidak ada dalam peruntukan mengatakan bahawa baginda wajib menerima contoh SD dan sebagainya. Tidak ada. Cara terbaik melalui usul undi tidak percaya. Dan katakanlah usul undi tidak percaya atau percaya itu diterima di dalam Dewan dan jatuh Perdana Menteri. Maka di situ dia bukan lagi persoalan agenda, maksudnya dah sampai kepada Yang di-Pertuan Agong, itu lagi bukan persoalan itu.
Itu sudah jadi persoalan kepada di dalam Dewan itu, yang di-Pertuan Agong hanya menerima keputusan. Jadi keputusan menentukan kerajaan itu tumbang atau tidak bukan keputusan yang di-Pertuan Agong, tetapi keputusan Dewan Rakyat. Itu yang sepatutnya. Dan inilah yang saya bangkitkan pada tahun 2020 dahulu. Kaedah yang betul untuk nak menentukan kejatuhan kerajaan adalah melalui sidang parlimen, undi tidak percaya. That is the right way. Dan saya bawa kes mendiang kaloningkan antara lain. Tetapi tak apalah, benda tu dah berlalu. Poin saya adalah, bila perkara ini yang di-Pertuan Agong mengatakan baginda tidak mahu menerima agenda untuk nak kerajaan ini tumbang pada peringkat di mana SD itu dihantar. Yang itu tidak cross the line. Tidak cross the line. Cuma bila dah diputuskan di dalam Dewan Rakyat umpamanya, lepas tu hilang kepercayaan pada menteri. Kemudian yang di-Pertuan Agong tak nak terima, yang tu cross the line. Itu saya setuju, cross the line. Tetapi bila dah diterima oleh Dewan Rakyat dan baginda hanya endorse saja, maka itu betul. Tetapi kalau peringkat awal, peringkat pertama tak melalui Dewan Rakyat, terus jumpa yang di-Pertuan Agong nak hantar SD, yang itu cross the line. Sebab apa? Sekarang yang itu tak cross the line kalau yang di-Pertuan Agong menolak. Kerana apa? Kita sudah ada, yang pertama, tidak ada peruntukan dalam perlembagaan mengatakan wajib yang di-Pertuan Agong terima SD tersebut. Itu kaedah dia. Yang kedua, sudah ada peruntukan hantar Akta Anti Lompat Parti. Maka hendaklah perkara itu ditentukan di dalam Dewan bagi menentukan sama ada diterima atau tidak sokongan tersebut. Kerana bila dikatakan telah menyokong atau tidak menyokong, tidak dikira lompat parti, tetapi dikira sudah jatuh kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Dan itu sekaligus menolak kenyataan daripada Hassan Karim mengenai isu yang saya bangkitkan tadi. Dan saya ambil contoh tuan-tuan di dalam Dewan sekarang ini, 2 ahli parlimen PN minta supaya dipindahkan kerusi. 2 ahli parlimen Perikatan Nasional yang kini menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri ditukarkan Okey guys, so itu dia satu pencerahan yang terbaik ya daripada Brother Iswardi. Ya, yang pertama tadi berkaitan dengan adakah kerajaan hari ini boleh ditebuk atapnya selepas yang di-Pertuan Agong menitakan tidak melayan ya mana-mana tindakan untuk mengganggu-gugat kerajaan yang ada pada hari ini. Begitu jelas sebenarnya. Sebab yang pertama, seperti mana yang kita tahu sahabat semua, bahwa kita sudah ada Akta Lompat Parti sahabat-sahabat semua. Jadi perkara itu tidak lagi boleh diterima untuk hantar SD, jatuhkan kerajaan menggunakan SD dan sebagainya. Itu tidak lagi applicable. Ya, tidak boleh diguna pakai lagi. Kecuali ya adanya undi tidak percaya ataupun undi percaya di dalam Dewan Rakyat. Jadi jelas sahabat semua, kalau pembangkang hari ini masih lagi memikirkan untuk menjatuhkan kerajaan hari ini, ia adalah satu tindakan penderhakaan yang paling besar dalam negara kita. Alright, so terima kasih sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.